Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ففهمناها سليمان كلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال يسبحن وطرقنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وفضل برحمتك يا رب الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dipanjangkan umur di dalam taatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin, petunjuk jalan-jalan orang-orang fi Sulukil Muttaqin, pada jalan-jalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-faslu Thalithu fil ghadabi. Artinya bermula fasal yang ketiga pada menyatakan ghadab. Adapun ghadab yakni marah, maka itu dicela oleh syarak kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidul sabr kama yufsidul siburul asal. Artinya bermula marah itu membinasakan akan iman seperti membinasakan batu wali akan air madu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ilmina fid darain ya rabbal alamin. Al-faslul thalithu fil ghadabi. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan ghadab, iaitu marah. Salah satu sifat yang dicela ialah sifat orang panggil sifat marah. Sifat marah ni adalah sifat yang dicela, salah satu sifat penyakit rohani yang mana sifat ini dicela. Dan di sana ada sifat marah yang dipuji, ada marah yang dicela, ada marah yang dipuji. Tapi dalam kitab ini nak menceritakan tentang marah yang dicela oleh Allah dan Rasul. Marah yang dicela ialah marah yang melampaui, yang mengikuti hawa nafsu, yang membinasakan diri seseorang daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dikatakan fasal yang ketiga diletak dalam ni sifat ghadab, sifat marah. Sifat marah ini yakni dicela oleh syarak, yakni Allah dan Rasul. Kerana marah itu yang membinasa akan iman seperti membinasa batu wali akan air madu, yakni orang panggil sesuatu yang membinasakan wali ini iaitu membinasakan air madu. Batu wali maksudnya asal dari sini subru ni maknanya air pahit, yang mana bila masuk dalam air madu maka jadi habis rasa madu tu. Maka begitulah iman ni, bila ada sifat marah, keimanan itu jadi yangkus, jadi kurang. Maka ketika itulah bila iman kurang, maka nafsu mengatasi akal. Nafsu ni akan mengatasi akal
bila keimanan tu yang kus, keimanan tu kurang. Maka begitu juga air madu, kalau ada air pahit, air asal sibru ni maknanya iaitu air pahit, bila masuk air madu habis. Maka begitu juga sifat marah ni, kalau dia ada dalam sifat hati seseorang, dia menyebabkan seseorang itu keimanan dia jadi yang kus, jadi kurang. Bila keimanan jadi kurang, maka nafsu dia akan mengatasi akal. Maka ketika itulah bila nafsu dia mengatasi akal, dia bertindak seperti iaitu haiwan, ataupun bertindak iaitu perkara-perkara yang dicegah oleh Allah dan Rasul. Maka ketika itulah dia akan membawa kepada kebinasaan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain yang kita dengar dah sebelum ini, akhbirni, aku nak cerita kepada kamu kena ke tak, kata Rasulullah, ma nazala minal bala'i wa minal bala'i, daripada segala ujian yang dapat menjauhi kamu daripada minal bala' wal hazin wal juz'a, dapat iaitu menjauh kamu daripada marah ataupun dapat mendukacitakan kamu. Para sahabat berkata, "Na'am ya Rasulullah." Apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menyatakan sifat marah iaitu iaitu Allahu Rabbuna la syarikalah, yang kita telah sebut sebelum ni. Itu sifat yang amalan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bila mari sifat marah, maka hendaklah salah satunya dia sebut Allahu Rabbuna la syarikalah. Selain dia istighfar, banyak lagi seperti mana disebut di bawah tu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ghadaba ahadukum ila ashfa ala jahannam, artinya tiada memarah seseorang melainkan hampir ia atas api neraka Jahannam. Maksudnya sifat marah yang dicela oleh Allah dan Rasul itu, maka dia lebih hampir kepada neraka Jahannam, kerana sifat marah itu adalah sifat daripada syaitan. Dan sifat marah yang dipuji itu kena ada juga. Orang buat maksiat, jangan marah, jangan marah. Kita jangan marah, biar dia buat maksiat, tak boleh. Tu kalau suami yang isteri melakukan perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan marah. Marah kena ada sedikit, tapi jangan melampau. Marah kena ada. Kalau tidak ada marah, dikatakan ad-dayus. Dayus la yadkhulul jannah, orang yang dayuh tidak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tak berani nak menyatakan kebenaran, tak berani nak menyatakan itu suatu kebatilan, itu suatu kebenaran. Cuma ada bihilm, kena ada hilm, kena ada lemah lembut lah. Maknanya hal keadaan nak marah tapi benci kepada suatu benda itu, kena berhilm, kena lemah lembut. Tak boleh orang panggil perkasa. Itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi marah yang melampau ini, iaitu ini dicela oleh Allah dan Rasul, kerana perbuatan itu hampir dengan neraka Jahannam. Neraka Jahannam itu lebih utama dengan dia. Sebab sifat marah itu sudah dibukti oleh syaitan laknatullahi alaihim. Syaitan dia telah bukti bagaimana dalam ciptaan Allah terhadap Nabi Adam AS, dia tidak ada adab satu hal, dia sombong satu hal, dan dia marah, sehingga kumpul belaka, tak ada adab, sombong, marah. Itu syaitan. Dia kata sebab apa cipta Nabi Adam daripada tanah, aku daripada api, mana mulia. Tu dia nak memuliakan diri dia, tapi dia ada sifat marah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala laknat mereka itu. Itu syaitan laknatullah alaih.
Qala musannif rahimahullahu taala. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ghadaba minasy syaitan wa innasy syaitan khuliqa minan nar wa innama nutfi'u an-nar bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya, barang siapa itu artinya bahawasanya ataupun bermula marah itu daripada syaitan, dan bahawa syaitan itu dijadikan daripada api, dan hanya padan api itu dengan air. Maka apabila marah seseorang daripada kamu, maka hendaklah dia mengambil air sembahyang. Ini suatu kaifiat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang itu marah, maka Rasulullah SAW menyuruh dia mengambil air sembahyang. Kerana marah itu adalah daripada syaitan, kata Rasulullah SAW. Maka apabila sesungguhnya Nabi SAW bersabda bahawasanya syaitan itu dijadikan daripada api, dan hanya padan api itu dengan air. Jadi api ni dia padan dengan air. Jadi kita sebagai orang Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW, hendaklah kita mengambil air sembahyang. Mula-mula sebagaimana dah kita Imam Nawawi dan Ashqar Aulia, banyak lagi kitab lain. Hendakkan bila kita nak marah, maka hendaklah kita istighfar. Itu macam-macam lah, boleh berlaku nak buat hak mana satu. Kita istighfar. Nak marah lagi, maka kita iaitu duduk. Kita duduk. Nak marah lagi, maka kita iaitu disuruh kita mengambil air sembahyang. Nak marah lagi, sebab kita bila ada nak marah lagi, ambil air sembahyang tak jadi juga, nak marah lagi, disuruh kita tidur. Tidur salah satunya boleh menghilang marah seseorang itu. Dan bila tidur, sudah bangun tidur, nak marah lagi, ingat lagi nak marah lagi, maka kata ulama, seperti mana nakal Abu Hasan Al-Shazili Ashqar Aulia, iaitu disuruh dia memperbanyakkan perkataan tadi itu, Allahu Rabbuna la syarikalah, supaya marah itu tidak menjadi Tuhan dalam hati dia. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, la syarikalah, tidak ada yang sekutu baginya. Itu di antara disebut para ulama. Nak marah lagi, buang dalam air sungai lah mudah. Maksudnya mana tak jadi juga begini. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang, kata ulama, memadai dia dengan istighfar. Dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, maksudnya marah itu jangan memberi mudarat. Marah itu boleh bila maksiat berlaku, kemungkaran berlaku, tetapi jangan marah itu membinasakan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa dalam sembahyang, kerana kalau kita marah kepada orang yang menzalimi kita, kalau kita letak dalam hati kita, menyebabkan kita akan binasa. Sebab Allah Azza wa Jalla sudah melalui Rasulullah SAW, Allah menjanji orang-orang yang melakukan kezaliman kepada sesiapa saja, maka seksa Allah itu sangat dekat dengan mereka itu. Allah janji pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kejahatan orang-orang yang mengkhianati atau menzalimi orang. Itu yang disebut oleh para ulama. Dan kelebihan pula bagi orang yang sabar di atas orang yang menzalimi dia, Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada dia doa lil hijabah, doa tidak ada hijab. Maknanya dia berdoa, tak kala dia kena zalim, dia dikhianat, maka doa ketika itu tidak ada hijabah, tiada ihtil hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya
disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kita berkaitan dengan sifat marah ini. Banyak ada kitab lain panjang lagi, cuma dalam kitab ni disebut pendek saja. Al-faslu rabi'u fil hasadi. Bermula fasa yang keempat pada menyatakan hasad. Adapun hasad yakni dengki, maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak kerana haram. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna al-hasad al-haram wa huwa an yuhibbal zawal an-ni'mah min ghayrika wa tuhibbu nuzul musibah bih wa la tahrumul munafasah wa hiya an taghbitahu wa tashtahiya li nafsika bimisluhu wa la nuhibbu zawala minhu. Artinya, dan ketahui olehmu bahawasanya dengki itu haram, iaitu bahawasanya suka engkau hilang akan nikmat orang daripada orang lain daripadamu, dan suka engkau turun balik dengan dia, dan tiada haram munafasah, dan iaitu engkau kenal dan engkau suka bagi dirimu seumpama nikmat bagi orang lain, dan tiada suka engkau hilang daripadanya, dan harus engkau sukai akan nikmat daripada orang yang zalim supaya hilang zalimnya itu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi fasa yang ke-rabi', yang keempat, musannif Syekh Abdul Samad Palimbani dia nakal berkaitan dengan hasad, iaitu dengki. Hasad, apa panggil hasad dengki? Orang Melayu kita dia cakap Arab separuh, hasad dengki. Dia ni memang suka hasad dengki. Dia cakap Arab lagi, Melayu lagi, kemak. Sebab tu orang Melayu, lisanul Malawi, lisan orang Melayu lidah ni bila di tanah Arab dia mudah bertutur. Dalam sebulan kadang-kadang banding dengan orang lain tu dia payah, dia lambat sikit. Tu macam Dr. Farid, dia India kan, dia belajar di Syria. Dia kata saya tengok orang Melayu ketika tu berada di Syria, cepat sebulan boleh tutur bahasa Arab. Orang India ni dia lambat sikit, tapi dia hebat. Dr. Farid tu dia mengaji Syria. Jadi orang Melayu ni dia hebat. Dia kadang-kadang dia sedar dia bercakap bahasa Arab, hasad dengki. Tu mari mereka kata marah, mari maknanya ada sedar. Itu mana awak lagi mana? Saya nak pergi masjid. Nak pergi, awak nak pergi mana? Pergi masjid. Masjid, kalau awak nak pergi mana? Saya nak pergi sejid. Sejid tak jadilah. Kalau nak awak nak pergi mana? Saya nak pergi masjid. Dah awak nak pergi mana? Saya nak pergi masjid. Masjid ditunjuk ke surau. Maka boleh juga. Boleh juga. Awak nak pergi mana? Saya nak pergi surau. Tapi awak nak pergi mana? Saya nak pergi masjid. Boleh juga. Sebab masjid ni ialah tempat sujud. Tempat sujud. Maka kalau pergi surau pun awak nak pergi mana? Pergi masjid. Maka boleh juga. Maka orang panggil istilah-istilah bahasa Arab banyak digunakan oleh orang Melayu. Jadi salah satunya hasad. Hasad dengki. Maknanya dia tahqiq lagi. Hasad lagi, dengki lagi. Padahal perkara yang sama saja. Maknanya ini seni orang iaitu ulama-ulama dulu, dia balik daripada ulama Nusantara, dia mengaji, dia balik, dia ajar hak begini, dia cakap benda-benda begini. Tu di antara yang disebut oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, adapun hasad dengki maka iaitu sebesar-besar kejahatan manusia yang dicela oleh syarak, iaitu lagi haram. Adapun dengki ini sifat yang diharam, kerana dia membinasakan diri seseorang dan diri dia sendiri. Sebab itulah disebut sebesar-besar kejahatan. Dan kalau dilihat dalam kitab yang lain, dengki ini dia
membinasakan diri orang lain dan dia membinasa diri dia sendiri, dan dia melahirkan sifat yang selalu kita dengar, ainin hasidin, na'udzubillah min zalik. Itu mata pendeki, na'udzubillah. Tu ainin hasidin adalah suatu perkara yang tersembunyi dalam diri seseorang. Bila dia melihat seseorang itu mendapat nikmat, maka dia berasa iri hati, maka ini haram. Kerana dia melahirkan ainin hasidin, yang mana kebanyakan para ulama muafakat menyatakan ainin hasidin ini tidak ada ubat, seperti tua tidak ada ubat. Walaupun apa awet muda, tapi tua, tetap jalan usia dia tu. Walaupun apa muka tu awet muda, tapi tetap jalan. Maka begitu juga ainin hasidin tidak ada ubat. Itulah setengah ihtimal para ulama mengharamkan asal dengki. Kita dengki pada orang, kadang-kadang tidak sedar dia ada dengki pada orang, jiran tetangga ke, adik-beradik dia ke, kawan-kawan sahabat dia ke, dia berasa iri hati, maka menyebabkan dia lahir ainin hasidin. Itulah arwah, iaitu Allahyarham Dr. Aruddin, bila orang berobat kepada dia tentang orang ni buat, orang ni dia belakang dulu, dia cek juga daripada sihir ke apa ke, santau ke, tapi tambah sekali dia cek berkaitan ainin hasidin, sama ada orang ini terkena kepada ainin hasidin. Itulah kita selalu diajar oleh Rasulullah SAW mendoa, Allahumma inni a'udzubika min ainin hasidin. Ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada mata pendeki. Allahumma inni a'udzubika min ainin hasidin. Tu ya Allah, aku minta berlindung daripada engkau daripada mata pendeki. Sebab kerana mata pendeki itu kalau sebab musabab orang tu sakit, menyebabkan dia sakit begini, kita tak satu punya kita yang menghasilkan ainin hasidin. Na'udzubillah min zalik. Disebabkan kita dengki pada dia yang lahir daripada diri kita ini, ainin hasidin, menyebabkan orang tu tak ada ubat, berobat sini. Tu na'udzubillah min zalik. Betul, setiap penyakit itu ada ubat, tetapi di sana ada penyakit tidak ada ubat, iaitu tua, dan begitu juga iaitu ainin hasidin, na'udzubillah min zalik. Itulah para ulama mengharamkan iaitu mata-mata pendeki ini. Itulah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menyatakan, wa'lam anna al-hasad al-haramun wa huwa an yuhibbu zawal an-ni'mah min ghairika wa tuhibbu zawal musibah. Itu artinya ketahui olehmu bahawasanya dengki itu haram, iaitu bahawa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu, dan suka engkau turun bala dengan dia, itu dengki. Nak kena mana kalau kita tanya apa itu dengki, ta'rif Imam Al-Ghazali sebagai hujjatul Islam bagi ilmu tasawuf, dia memberi suatu pengenalan atau ta'rif kepada dengki itu. Apa sebenarnya dengki? Dengki ni macam mana? Dengki ialah bahawa suka engkau akan hilang nikmat daripada orang lain daripadamu. Yani dia tengok orang tu dapat nikmat harta ke, nikmat comel ke, nikmat ilmu ke, nikmat apa lagi, banyaklah nikmat-nikmat Allah ni. Dia nampak, maka dia dah hati dia biar hilang, biar Allah Ta'ala ambil nikmat dia tu. Biar hilang nikmat dia tu. Kalau dia ada harta, biar harta dia tak ada. Kalau dia ada ilmu, biar ilmu dia tak ada. Biar kalau dia handsome, biar panggil tak jadi handsome. Misal kata, maka dia niat dan hati dia supaya Allah Ta'ala terik nikmat. Na'udzubillah. Ini penyakit dengki. Dan suka turun bala dengan dia. Dah cukup lagi. Dah Allah nak suruh Allah Ta'ala ambil nikmat daripada orang tu. Orang hak dia dengki, dia tengok tu, dan nak suruh Allah Ta'ala turun bala pula. Biar Allah Ta'ala turun bala begini. Dan Imam Hasan Basri menyatakan al-hasadu tatnibul
arasaini. Arasaini ni istilah pengantin. Pengantin arasaini. Maksudnya dengki ini dia mencari pasangannya. Dengki penyakit lain dia umum saja, tapi dengki ini dia cari pasangan dia. Tu maksudnya cikgu dengki sama cikgu, ustaz dengki sama ustaz, ulama dengki sama ulama, apa lagi peniaga dengki sama peniaga, apa lagi hak ni buat projek ni sama dengan projek ni dengki. Tu dia nak menjatuh. Tu dia antaranya. Jadi dia tatribul arasaini, dia menuntut pasangan dia. Dia pertama dia cari pasangan dia dulu. Kalau tak ada pasangan dia, maka barulah dia pergi pada benda lain. Tu dengki. Tu panggil ya dengki sama-sama. Na'udzubillah min zalik. Ini penyakit yang diharam oleh Allah dan Rasul. Itu di antaranya. Sebab dengki inilah takrif dia disebut Imam Ghazali. Kalau orang tanya kita apa itu dengki, dengki ialah nak Allah Taala terik nikmat orang lain dan nak suruh Allah Taala turun pula bala. Na'udzubillah min zalik. Ini disebut oleh Imam Ghazali. Wala tahrumul munafasah wa hiya an taghbitahu wa tastahiya li nafsika bimithlah wa la tuhibbu zawal minhu, iaitu dan tiada haram munafasah. Munafasah ataupun satu lagi istilah ghibtah. Tiada haram munafasah, iaitu engkau kenang dan sukai bagi dirimu seumpama nikmat orang lain. Tu munafasah ni panggil bentuk dengki juga, tapi panggil munafasah ni asalnya perkataan makna dia cita-cita. Dia tengok orang tu ada harta, dia pun bercita-cita nak begitu juga, tapi dia tak boleh hilang nikmat. Orang tu biar kekal seperti biasalah nikmat dia tu, nikmat kekayaan dia, nikmat ilmu dia seperti biasa. Tapi itu panggil munafasah. Ada pun dengki nak suruh hilang. Ada pun munafasah ni cita-cita ni bahawa engkau kenang dan dirimu bagi biar kalau orang tu harta, biar aku jadi seperti dia juga. Kalau orang tu ada ilmu, biar aku seperti dia juga. Kalau orang tu apa lagi, ramai kawan-kawan kaum qarabat, aku nak jadi seperti dia juga. Itu munafasah dihalal dan bahkan disuruh, kerana perbuatan itu perbuatan yang baik. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim. Jadi disebut di sini nikmat orang munafasah ni, tiada suka engkau akan hilang nikmatnya. Kita nak munafasah, kita nak jadi seperti dia juga, dan tak mahu Allah Ta'ala hilang nikmat. Biarlah dia kekal nikmat dia, kita tak mahu maknanya turun bala. Dengki nak Allah turun bala dan nak suruh Allah hilang pula segala nikmat tu. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Dan harus engkau sukai akan hilang nikmat daripada orang yang zalim, supaya hilang zalimnya itu. Jadi harus tu ataupun kita lain sebut sangat-sangat dituntut supaya nikmat orang zalim tu tak ada. Tu kalau dia ada jawatan, minta Allah Taala minta jawatan dia tak ada tu. Sebab kita tengok kezaliman dia. Dia buat suatu kezaliman. Dia menyusahkan orang ramai, maka harus kita iaitu minta Allah Taala ni tarik nikmat daripada orang yang zalim. Bahkan ada satu pandangan seperti mana Syekh Abdul Salam menyatakan wajib kalau maksiat itu sudah melampau ataupun perkara-perkara bercanggah dengan segala syariat Allah Subhanahu wa taala melampau, maka ia tidak menjadikan harus, dia menjadi wajib pula. Sebab dengan kekuasaan yang ada pada orang yang zalim ni, dia boleh buat apa saja. Maka setengah ulama kata wajib, cuma tidak diperbahaskan secara panjang lebar. Cuma disebut dalam kitab-kitab, banyak ulama sebut. Jadi harus kita nampak dia ni kalau ada nikmat dia pergi judi,
Ada nikmat pergi belaga ayam misalnya tu, kalau ada nikmat pergi buat maksiat lah. Tu dia comel, niaga comel bagus. Tapi dengan nikmat inilah dia buat judi, dia buat apa maksiat, dia buat apa-apa dilarang oleh Allah SWT, maka harus kita iaitu suka nikmat. Orang kata dia tu bisnes dia tak jadi dah ni. Tak tahu sebab apa. Kita pun dalam hati kita alhamdulillah, kita suka. Makna kita suka Allah hilang nikmat dia. Sebab apa? Sebab kita nampak perbuatan ni jahat sungguh. Buat gitu, buat perbuatan ini, perbuatan itu. Maka harus boleh, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu, maknanya dengki ni dengki ni boleh, maknanya bukan kita nak panggil supaya Allah Ta'ala terik nikmat daripada dia tu. Ketahui olehmu bahawasanya dengki itu membatalkan ibadah, mendatang murka Allah Subhanahu wa taala, seperti mana sabda Nabi sallallahu al-hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hatabah. Bermula hasad itu memakan, ia akan amal yang kebajikan seperti api memakan kayu yang kering. Jadi dengki ini cukup bahaya dalam Islam. Jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia memakan akan kebajikan yang kita buat sebelum ini, kita buat kebaikan itu. Tapi oleh kerana kita ada sifat dengki, na'udzubillah, bila seorang itu ada sifat dengki, maka dia memakan dia kebajikan itu seperti mana iaitu memakan api akan kayu kering. Maksudnya kayu kering bila letak api mudah nyala. Maka begitu juga kebaikan yang seseorang itu buat, bila dia ada sifat dengki dalam diri dia, dia membatalkan kebaikan itu, kebaikan ini. Na'udzubillah min zalik. Itu yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-faslul khamisu bil bukhli wal hubbil mal. Pasal yang kedua pada menyatakan bakhil dan hubbul mal, dan ada pun bakhil dan hubbul mal yang dibagi kasih akan harta, dan iaitu sifat kecelaan. Al-faslu, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, panjang umur kita dalam ibadah, dan menjadikan majlis ilmu kita pada pagi ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Azza syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jimna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.